APTM itu. Kita ada 16 orang di ni, tolak 2, 14. Okey, Tuan, kita boleh mula. Okey, terima kasih Tuan Haji Nakai. Okay, yang saya hormati para doktor-doktor, rakan-rakan pensyarah dan juga pensyarah-pensyarah bantu selia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum bahawa taklimat ni ialah taklimat internship SMP ambilan Jun 2018 khas untuk pensyarah dan pensyarah bantu selia. Dan internship kita akan bermula pada 18 April hingga 20 Mei 2022. Okay. Daripada Ramadan hinggalah ke Syawal. So, agak mencabarlah ya. Jadi, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan lebih berpengalaman dalam internship ni daripada saya. Ya. Sebab internship ni memang subjek major yang selalunya mahir. Okey. Walau bagaimanapun saya akan jelaskan juga apa kali internship. Okey, sebab dah memang ada dalam taklimat pengenalan ya. Okay, internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas permulaan guru permulaan. Okay, pelajar dikendaki merancang, melaksana dan menilai projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah atau aktiviti rutin yang telah menjadi amalan dan budaya sekolah. Okay, pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan mentor. Okay, mereka ada mentor di sekolah. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Okay, kepada pensyarah-pensyarah yang baru mengenali internship, ini adalah satu latihan industri, LI, sama dengan LI di universiti, di latihan industri. Oleh kerana kita ialah pusat latihan guru, kita mengeluarkan guru, so kita menggunakan internship. Okay, melalui program internship ni, pelajar akan dapat merancang dan melaksanakan aktiviti kurikulum dan co-kurikulum, menyediakan kertas cadangan atau kertas kerja projek atau aktiviti yang dipersetujui oleh pihak sekolah. Apa yang mereka buat, apa yang mereka cadangkan haruslah dipersetujui oleh pihak sekolah. Okay, pertama, mentornya akan memberi bersama dalam persetujuan tajuk, kemudian diikuti oleh pensyarah penyedia. Dan apabila final stage, pihak sekolah, pihak pentadbir yang akan memutuskan setuju atau tidak tajuk yang akan mereka gunakan. Okay, menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan, accountability dan integriti dalam melaksanakan tugas. Okay, menampilkan ciri-ciri kepimpinan bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan, membina hubungan dan kerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan kerja likitan pasukan, berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi. Secara umumnya mereka haruslah bersama-sama dengan rakan-rakan di sekolah. Jadi, mereka tidak boleh mengasingkan diri, mereka tidak boleh menyendiri kerana kerja likitan diperlukan dalam perhubungan, terutamanya semasa internship ni. Okay, melalui program internship juga pelajar akan dapat menguruskan masa, emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan khasiat seorang guru. Okay, mereka akan mengalami tekanan yang hebat juga dari segi masa ya. Kerana kita memang beri 2 hingga 4 waktu untuk mereka mengajar.
Tapi percayalah mereka akan diberi waktu kelas ganti, kelas relief. Okey. Dan belum apa lagi dah memang sekolah dah tanya bolehkah diberi relief. Okey, dan jawapan saya boleh diberi, jangan terlalu banyak. Okey, jangan sampai membebankan kerana mereka ada tugas yang perlu dibuat. So mereka perlu bagikan masa dan berhadapan dengan emosi dan tekanan. Okey, menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa, membuat refleksi dan menilai amalan PDP, projek atau aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Keyword atau kata kunci ialah menjana idea baru. Okay. So dalam internship ni lah mereka akan dicongkel untuk menjana idea baru di dalam kajian atau aktiviti mereka supaya mendapat penambahbaikan dalam bidang PDP. Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. Baik, tempoh pelaksanaannya ialah 4 minggu. Sebulan 18 April hingga 20 Mei. Tarikh pelaksanaannya. Waktu mengajar diberi minimal 2 waktu seminggu, maksima 4 waktu seminggu. Dan pelajar wajib mengajar mata pelajaran bidang teras sahaja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sila beritahu kepada guru pembimbing, kita bukan fokus kepada pengajaran dalam kelas sahaja. Kita tak fokus pada PDP, kita fokus kepada projek atau aktiviti yang mereka lakukan. Okey. Baik, inilah tugas mereka yang sebenarnya semasa internship. Pelajar dikendaki melaksanakan satu projek atau satu aktiviti secara individu dengan berbantukan pelbagai sumber dan teknologi yang berkaitan dengan kurikulum atau co-kurikulum di dalam dan di luar bilik darjah. Tidak dibatasi oleh bidang teras atau elektif kelas pelajar. Mereka boleh buat kajian atau aktiviti elektif. Contoh elektif muzik. Mereka major bahasa Melayu. Mereka boleh buat aktiviti elektif muzik. Tetapi pensyarah penyelia bahasa Melayu. Projek tersebut mestilah mencakupi projek yang mengandungi elemen inovasi yang dapat menampilkan ciri-ciri kepimpinan. Bersesuaian dengan ucapan mengarah dalam soalan MDGP, PGE pun terkenal dengan inovasi. So apabila pensyarahnya terkenal dengan inovasi, student pun atau pelajar pun haruslah mempunyai inovasi-inovasi mereka sendiri. So galakkan pelajar untuk membuat inovasi supaya dapat berguna kepada mereka dan juga IPG. Projek mempunyai nilai-nilai komersial, boleh ada nilai pasaran. Menyediakan kertas kerja yang menjelaskan objektif, ada strategi, ada pelan tindakan, projek inovasi dan lain-lain yang berkaitan. Membuat penilaian pelaksanaan dan keberkesanan projek inovasi yang telah dilaksanakan. Baik, penilaian akan diterangkan oleh Tuan Haji Nagahi, borang PR 3, kita gunakan borang PR 3. Selepas habis saya terangkan secara umum apakah internship ni. Baik, laporan bertulis hendaklah disediakan dengan 2,000 patah perkataan. 2,000 patah perkataan, tidak termasuk abstrak, tampilan atau keterangan berkenaan bahan grafik seperti rajah, peta, jadual, gambar, ilustrasi dan sebagainya. Tentang projek yang dijalankan berdasarkan panduan yang disediakan dokumen internship 2022. Dan yang kedua, selain daripada laporan bertulis 2,000 patah perkataan tu, mereka perlu sediakan video montaj proses pelaksanaan projek. Kalau tadi laporan bertulis, ni proses video montaj proses pelaksanaan
projek inovasi berdurasi antara 10 hingga 20 minit. Hendaklah diserahkan pada pensyarah penyelia, itu tuan-tuan dan puan-puan, sebaik saja tamat tempoh internship untuk dinilai. Okey, so mereka ada 2 task atau 2 tugasan. Okey, projek tersebut mestilah mencakupi menyediakan portfolio internship. Mereka ada portfolio yang perlu dilengkapkan seperti sama lebih kurang macam praktikum dan dihantar kepada pensyarah penyelia supaya saja tamat tempoh internship untuk dinilai. Kemudian ada projek inovasi. Okey, projek inovasi hendaklah asli, original, tidak memplagiat inovasi terdahulu. Okey, walau bagaimanapun penambahbaikan terhadap projek inovasi sedia ada dibenarkan. Okey, boleh macam tajuk PhD lah, yang boleh diperkembangkan tajuk-tajuk yang sedia ada. Contoh projek aktiviti seperti program outreach, kaedah baca cepat dalam pengajaran jawi. Mungkin mereka nak buat baca cepat dalam bahasa Melayu pun boleh. Kem rekreasi matematik minda 30. Tak tukarkan rekreasi berbahasa Cina minda 30 pun boleh. Bengkel teknik parodi, sanitasi, bengkel pengurusan projek secara otomasi khusus PLC interaktif. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pastikan tajuk yang dipilih dan digunakan menarik. Menarik ataupun dalam bahasa biasanya lebih akademik lah. Ya, bahasanya lebih akademik. Jangan tajuk macam cara-cara memakai samping. Itu dah biasa, bukan akademik. Ya. Sebab ini adalah projek internship. Kehadiran internship harus hadir 100%. Mesti hadir 100%. Perkara yang tak boleh hadir internship hanyalah dengan kebenaran pengarah IPG. Tak lebih 10% daripada jumlah hari internship. So jumlah hari internship ialah 40 hari, tak lebih daripada 4 hari. Okey, yang pelajar yang tak hadir lah. Tetapi bukan dengan kebenaran unit praktikum, bukan dengan kebenaran ACP, bukan kebenaran unit perusahaan, mesti kebenaran pengarah IPG, tanda tangan pengarah IPG. Okey. Baik. Pelajar yang dibenarkan tak hadir ialah pelajar sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan, mesti ada MC oleh klinik kerajaan, menjadi saksi atau terlibat dalam pembicaraan kes mahkamah, keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian. Perkara-perkara yang bolehkan tidak hadir internship hanya dengan kebenaran mengarah, ini tadilah. Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan. Ya, di luar jangkaan macam baru ni yang pandemik, semasa zaman musim pandemik ataupun kecemasan lain, ada pernah jadi kemalangan semasa internship ni. Nasihatkan pelajar kita, jagalah kesihatan, jagalah keselamatan sepanjang sebulan ni. Okey, sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh pengarah IPG, contoh ada program khas yang amat diperlukan kehadiran mereka, pengarah IPG sendiri yang perlu mengeluarkan surat. Kehadiran yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran akan dirujuk kepada jawatankuasa tata tertib IPG untuk diambil tindakan. Baik, ini ialah kehadiran internship, tindakan bagi kes kehadiran internship tanpa sebab atau tanpa kebenaran, tanpa alasan, kurang daripada 100%. Bagi kehadiran 90% ke atas, JKA PIPG akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran internship atau tidak. Bagi kehadiran 70 hingga 89.9, pelajar wajib melengkap kehadiran internship. Bagi pelajar yang kurang daripada 70% kehadiran, harus mengulang keseluruhan internship. Jadi akan menyusahkan dia lagi dan juga melambatkan tempoh graduasi dia. Okay, penilaian internship ni. Penilaian internship dibuat oleh mentor 60%. Mentor ialah guru-guru pembimbing dia. Pensyarah penilai
40%. Penilaian dibuat secara berterusan selama 4 minggu melibatkan aspek-aspek perancangan projek atau aktiviti, pelaksanaan projek atau aktiviti, penulisan laporan dan projek atau aktiviti, catatan refleksi dan pembinaan portfolio. So, pensyarah, penyelia dan mentor perlu melengkapkan borang PR3 bagi tujuan penilaian internship pelajar. So, borang PR3 ini akan dihuraikan oleh Haji Nakahi selepas saya. Okey, ini adalah wajaran penilaian internship, perancangan projek 15%, pelaksanaan 40%, penulisan projek atau aktiviti 15%, refleksi 20%, pembinaan portfolio 10%, jadi keseluruhan adalah 100%. Okey, kes gagal. Kita mintalah jauhkan. Nauzubillah lah, ada kes gagal. Memang amat menyesahkan lah. Okay, penentuan gagal internship berdasarkan syarat-syarat berikut. Pelajar tak penuhi syarat-syarat seperti disenaikan dalam kategori lulus. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif, tak patuhi teguran dan bimbingan diberikan dari semasa ke semasa walaupun telah diberi amaran secara bertulis. Okay, contoh pelajar tak buat RPH, tak buat perancangan, tak melaksana dan menilai projek, tak menulis jurnal. Ini semua adalah kesalahan-kesalahan dalam kategori lulus. So, jika anda, tuan-tuan dan puan-puan, doktor semua jumpa kes macam ni, berilah teguran lisan dahulu. Okay. Apabila teguran lisan tiada perubahan, barulah kita akan beri, kita akan susuli dengan borang-borang atau surat-surat amaran. Bila dah buka surat amaran sampai ke unit praktikum, kami kena buka file dan barulah kes akan dibuka. Lagi tidak, kami tak terima laporan dari tuan-tuan dan puan-puan, kami tidak akan buka file. Kalau amaran lisan tak ada kira sebagai kes lagi. Ya. Okey, penentuan gagal, melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan disabitkan kesalahan. Okey. Pelajar yang gagal perlu disahkan oleh JKI PIBG. Walau bagaimanapun, kalau orang gagal pun, selain daripada, katalah dia bayar denda yang ditetapkan, dia masih lagi berpeluang untuk mengulang sekali lagi. Jadi kita bagi peluang, macam praktikum, dia boleh mengulang sekali lagi. Ini apakah tugas-tugas pelajar? Senarai semak, tugas-tugas pelajar, pelajar mesti menyediakan kertas kerja dan melaksanakan projek atau aktiviti yang mengandungi elemen-elemen inovasi. Ya, saya ulang balik, saya tekankan di sini pada doktor, tuan-puan, tekankan elemen-elemen inovasi. Okay. Berbincang dengan pensyarah penyelia, pengurus sekolah dan mentor untuk mencapai persefahaman dan penyelarasan projek atau aktiviti yang akan dilaksanakan. Ya, sekali lagi saya ulang, segala aktiviti atau projek haruslah mendapat konsen atau kelulusan pihak sekolah. Membina hubungan profesional dengan pensyarah penyelia, pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan sekolah. Menulis RPH dengan mengajar. Format yang dipakai ialah format guru di sekolah. Okay. Menulis dengan mengajar mengikut format yang digunakan oleh guru di sekolah mengikut bilangan waktu mengajar yang ditetapkan. Ia bukan format praktikum dah. Menyediakan kertas cadangan anggaran 2,000 patah perkataan yang menjelaskan tentang objektif, strategi dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang ditetapkan dan melaksanakan projek atau aktiviti secara individu. Bagaimana kalau mereka nak berkongsi? Pastikan aktivitinya adalah berlainan. Katalah contoh aktiviti seorang kita buat kajian atau inovasi tentang bola sepak yang rakannya tentang badminton. Walaupun projek sama, PJ ya, jangan sama. Aktiviti ini pemakahannya adalah individu.
Projek atau aktiviti hendaklah praktikal, tidak boleh boleh dibuat, boleh disempurnakan dalam masa 4 minggu. Tidak mengganggu pentadbiran sekolah dan proses PDP serta tidak melibatkan kos yang tinggi. Jadi yang pernah saya sendiri jumpa lah masa internship ni, ialah pelajar tidak dapat menganggap kos yang sebenar. Akhirnya aktiviti tersebut terganggu kerana tidak ada tak cukup duit. Last minute kena pusing balik. Nak cari duit ke, nak kurangkan kos ke. Dan juga dari tempoh 4 minggu tu, mereka kena pandai cari aktiviti yang boleh disanakan dalam masa 4 minggu. Tak lama, 4 minggu ni, kejap je. Jadi, tugas tuan-tuan dan perempuan lah. Ya. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan ada orang-orang yang hebat yang boleh membantu pelajar-pelajar kita. Menilai keberkesanan projek atau aktiviti yang telah dilaksanakan, membuat laporan bertulis dengan anggaran 2,000 patah perkataan mengenai projek atau aktiviti yang dijalankan berdasarkan panduan yang disediakan dan diserahkan kepada pihak pengurusan sekolah. Mengamalkan penulisan refleksi mingguan. Ya. Setiap minggu, penulisan refleksi mesti dibuat bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Lengkap dan mengemas kini portfolio internship. Dan akhir sekali menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada mentor pada minggu akhir. Mentor ya, mentor ialah guru dia, guru pembimbing pada minggu akhir internship. Okey, persyaratan dia pula. Apakah tugas-tugas tuan-tuan perempuan semua? Menerima maklumat berkaitan internship daripada unit praktikal macam sekarang tuan-tuan dan perempuan tahu. Menyelia dan menilai proses pelaksanaan projek atau aktiviti internship. Melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah disiplin pelajar ke unit praktikal jika ada. Okay. Seperti saya katakan tadi, tegur dengan lisan dahulu. Kalau tak jalan, barulah buat laporan ke unit praktikal dan keluarkan surat amaran. Okay. Jika ada. Tapi kita doakan tak ada lah. Memberikan bimbingan dan penasihatan kepada pelajar dalam urusan projek atau aktiviti mereka. Tentunya tuan-tuan dan perempuan berilah bimbingan sebaik-baiknya, berilah nasihat sebaik-baiknya kepada pelajar supaya mereka tidak teraba-raba dalam gelap untuk membuat projek mereka. Okay? Kerana mereka perlukan bimbingan, mereka adalah golongan muda yang perlu kita suntik lagi. Kena guide dulu. Okay, dah akhir sekali melengkapkan dan menyerahkan borang penilaian borang PR3. Baik. Dokumen-dokumen penting, segala dokumen penting seperti borang kehadiran, surat penempatan, surat pengenalan diri dan sebagainya akan diletakkan bersama pautan pada ruang description YouTube rakaman taklimat ini. Dan taklimat ini akan direkam dan diberikan semua dokumen-dokumen penting. Okey, sekian, terima kasih. Soal jawab tunggu selepas Adila Kahir bentangkan dahulu. Baik, sebelum tu, bagaimanakah kalau ada pelajar yang kena COVID, positif COVID? Okey, jika mereka didapati positif, bukan close contact ya, yang positif dan ada home surveillance order HSO tu dalam Mahasejahtera, mereka dibenarkan melakukan intensif secara maya. Mereka boleh buat intensif secara online. Dengan syarat ada SSO tu. Pastikan mereka berikan SSO pada tuan-tuan dan perempuan, tunjuk, tengok dan kita berikan buat secara online. Okey, itu sahaja daripada saya. Tuan Adila Kahir, silakan ambil penjelasan tentang borang PR3. Sebentar.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jabatan, para pensyarah, doktor-doktor dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa orang pihak ketiga ni tak asing bagi kebanyakan pensyarah-pensyarah kita, sebab kebanyakan pensyarah-pensyarah kita ramai yang terlibat dengan penilaian internship. Okey. Sebentar saya kongsikan pautan untuk dapatkan borang ini. Okey, boleh tengok ruangan chatbox, saya ada letakkan pautan mana yang boleh klik di situ dan akan keluar paparan borang pihak ketiga. Okey, seperti mana yang tadi kita tahu, penilaian merangkumi 5 aspek, 5 perkara, iaitu perancangan projek aktiviti, pelaksanaan projek aktiviti, penulisan laporan projek aktiviti, catatan refleksi dan pembinaan portfolio. Okey, ini secara teknikalnya saya lebih cerita pasal teknikal lah pada borang ni ya. Okey, pada perancangan ni kita pastikan pada ruangan perancangan projek dan aktiviti, kita pastikan pelajar ni telah menyediakan kertas kerja dan kemudian pelajar ni juga telah orang kata apa, membuat perancangan apakah projek dan juga aktiviti yang mereka hendak laksanakan. Lepas tu kita menilai adakah ianya sesuai dengan tempoh masa dan juga projek itu kesesuaiannya untuk dilaksanakan. Kadang-kadang kita takut, kita bimbang projek yang pelajar kita buat kurang sesuai bagi peringkat sekolah ataupun kumpulan sasarannya tak kena. Lebih kurang macam itulah ayat mudah ni untuk kita nak maklumkan. Okey, kemudian markah penulis ni 15, tuan-tuan bolehlah orang kata apa, letakkan markahnya berapa dan berilah sedikit ulasan. Okey, seterusnya pelaksanaan projek. Tuan-tuan boleh buat penilaian sama ada adakah projek yang mereka laksanakan ni bersesuaian dengan jadual perancangan. Tuan-tuan boleh gunakan apa jua medium untuk memastikan pelajar ini menjalankan projek mereka mengikut turutan lah. Maksudnya seperti ikut perancangan lah. Janganlah yang C buat dulu, D buat kemudian, lepas tu A entah mana-mana, B tonggang langgar. Kita tak naklah begitu. Lepas tu kita pastikan ada penglibatan pelajar yang aktif. Penglibatan yang aktif daripada peserta apabila projek ataupun aktiviti itu dilaksanakan. Okey, contoh kalau pelajar buat program, kita tengok adakah pesertanya orang kata apa, aktif, bersungguh-sungguh mengikuti program tu, ataupun aktiviti yang dilaksanakan tu berdasarkan projek yang telah dibangunkan, adakah dapat menarik minat. Dari situ kita boleh nampak sebenarnya keberkesanan projek yang telah dibuat oleh pelajar. Kadang-kadang kita tengok pelajar ni syok sendiri. Itu yang kita tak nak tu. Dari situ kalau kita buat bimbingan daripada awal, berkemungkinan kita boleh tegur kalau kita dapat kesan daripada awal, kita tegur pelajar kita untuk ubah supaya orang kata apa, objektif daripada perancangan mereka tu tentang projek mereka tu dapat dicapai. Okey, kemudian kita tengok apakah maklum balas ya. Maklum balas maksudnya kita tengok respon dari mungkin kita akan tengok dari segi penilaian rakaman contohnya orang kata apa, rakaman tu kita tengok adakah pelajar tu memberi respon yang baik ataupun dari segi penulisan pelaporan yang telah disediakan daripada statistiknya menunjukkan kita boleh berpuas hati ya. Kurang lebih begitulah. Okey, kemudian kita tengok juga, kita nilai juga sikap dan sasiah. Jangan ketinggalan sikap dan sasiah ya. Selain daripada orang kata apa, projek yang dibangunkan tu adakah bernilai komersial dan juga ada nilai inovasi. Dan di situ juga kita lihat juga tentang sikap dan sasiah agar orang kata apa, projek ni, yalah macam saya cakap tadi, pelajar kita tak syok sendirilah buat benda ni. Pastikan dia ikut protokol, dia ikut prosedur, dia minta kebenaran
dia dapatkan cara nak dapatkan bantuan dana di sekolah, caranya kena betul, bukan datang macam abang long kawasan cekak pinggang, cekak bawa parang tidak lah. Maksudnya dengan sopan santun, dengan orang kata berbudi bahasa, itu semua kita kena nilai. Penilaian tu terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak detect perkara ini berlaku ataupun tidak. Okey, seterusnya penulisan laporan aktiviti, projek ataupun aktiviti. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam portfolio. Laporan yang dimasukkan 2000 patah perkataan oleh Cik Man tadi memang ada dalam portfolio dan kita dah minta pelajar sediakan portfolio secara fizikal. Jadi laporan tu perlu juga disediakan yang termasuklah RPH, refleksi dan juga laporan itu sendiri. Jadi di situ juga dari portfolio tu juga kita boleh buat penilaian terhadap catatan refleksi sebab kat situ dalam portfolio juga kita minta pelajar buat catatan refleksi sama seperti mereka melaksanakan PBS. Jadi di situ juga kita boleh selain daripada situ juga refleksi kita juga boleh rujuk kepada jurnal yang pelajar telah buat. Dan kita masih lagi minta pelajar sediakan jurnal tapi kita tak melalui My Forum lah. Kita minta pelajar sediakan secara manual. Okey, sekiranya kalau kata kita tak menyediakan media seperti EQ untuk pelajar buat portfolio ni, kita minta pelajar sediakan secara fizikal kerana sekarang ni sekolah sudah kembali bersemuka. Jadi semua penyediaan portfolio kita dah minta pelajar untuk sediakan secara fizikal. Walau bagaimanapun terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada kekangan, ada halangan, benda yang sama. Pelajar ni dia dah sediakan secara soft copy sebelum dicetak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh minta salinan soft copy daripada pelajar. Tak ada masalah, itu memang tak ada masalah. Okey, secara teknikalnya juga saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, apabila tahap ni dibulatkan, markah diisikan, katakan tahap tu diberikan 5, markah di sini diberikan 15. Contoh ulasan di sini tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati. Saya sebab dia bukan dalam macam My Forum, bila kita klik skala, kita masukkan markah, ulasan tu dah siap terkeluar. Dia dah siap dah ikut skala yang kita berikan. Kalau boleh berhati-hati, janganlah kalau kata kita tanda di sini 5, di sini markah penuh, tetapi di sini ada perkara yang kita tulis itu boleh diperbaiki, boleh diperkemas, boleh dipertingkatkan. Jangan begitu nanti kan bila audit memang kenalah. Kenapa bagi markah penuh tetapi di sini boleh diperbaiki, boleh dipertingkatkan, boleh diperkemas. Nanti kami juga yang kita sama-sama kena jawab. Bahasa mudahnya lah. Okey. Kemudian dalam borang ni kita juga sediakan rubrik untuk tuan-tuan dan puan-puan rujuk. Ini adalah apa daripada garis panduannya, kita boleh lihat ya. Okey, lagi berkenaan teknikal borang ini tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang perlu sediakan dalam bentuk soft copy. Kita akan buat satu Google Form yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan menghantar markah melalui Google Form tersebut. Dan kita akan buat semakan melalui Google Form ya. Tarikh kita akan berikan kemudian. Saya insyaAllah kalau tiada apa halangan sebabkan pelajar kita habis internship seminggu selepas unit PDPP Jun 2021 tamat praktikum. Jadi agak kalang kabut sikit ya dengan kita kesibukan berhari raya. Masih lagi dalam mood raya minggu tu. Jadi saya akan cubalah kita keluarkan Google Form tu awal supaya pesyarah boleh isikan markah dan muat naik borang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan terpulang sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak buat macam mana nak edit. Saya rasa dah tak ada masalah sekarang ni Isu untuk edit PDF untuk masukkan maklumat dah tak sesusah dulu. Sekarang lebih mudah Okey. Dan kemudiannya kita akan beri tempoh pengisian markah melalui Google Form tu berapa kita akan tengok dan kalau boleh kita daripada tarikh tamat internship tu 20 hari bulan 5 kemungkinan kita akan minta seminggu selepas seperti itu markah akhir. Jadi
Kalau kata tuan-tuan ada masalah tentang teknikal korang ini, bolehlah hubungi kami nanti apabila dalam proses pengisian markah. Okey, markah dikira 100%. Nanti tuan-tuan masukkan markah pun dalam bentuk 100%. Kalau tuan-tuan dan puan-puan beri markah 90 kepada pelajar, nanti dalam ruangan dalam Google Form tu masukkan markah 90. Nanti kami akan gabungkan markah tuan-tuan dan puan-puan dengan markah yang diberikan oleh guru pembimbing sebanyak 60% dan kami akan buat analisis dan kami akan dapatkan markah penuh pelajar ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya memberikan makluman tambahan. Untuk pengurusan borang PR3 bagi pihak sekolah, bagi guru pembimbing, kita dah tak benarkan pelajar hantar ke unit praktikum. Jadi sekolah hanya diberi 2 pilihan, sama ada serah tangan terus kepada kami ataupun melalui kiriman pos, pos sama ada pos laju, JNT dan sebagainya lah, melalui kurier. Pos pendaftar pun boleh. Sebab apa kami buat macam ni? Sebab kita tak nak isu integriti. Isu integriti lah senang cerita. Jadi sekiranya kalau kata guru pembimbing kebetulan kenal tuan-tuan dan puan-puan dan kebetulan jumpa tuan-tuan dan puan-puan, mungkin jumpa masa rumah terbuka ke, kebetulan tuan-tuan dan puan-puan datang ke sekolah ke, itu tak ada masalah kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil bagi pihak guru pembimbing. Itu kami terima. Boleh Encik Man? Okey, betul. Okey, jadi sedap pula saya. sebut nama Encik Man tersedak. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekarang ni saya akan kongsikan link kehadiran. Link kehadiran ni tuan-tuan dan puan-puan minta tolong isi, dan juga kepada para pesyarah yang mengikuti secara rakaman juga, boleh juga isi, kami akan daftarkan dalam SPL KPM. Tapi bukannya segera apa kata, bukannya terus kami daftarkan, kami akan ambil masa jugalah. Kami akan daftarkan kemudian ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan semula kepada Encik Noriman. Okey, terima kasih Tuan Haji Nakahi. Baik, sekarang sesi soal jawab. Ya, ada apa-apa persoalan yang nak dikemukakan, bolehlah tanya. Ya, silakan. Tak ada apa pun. Ya, salam sejahtera ya. Ya. Ya, KU Unit Praktikum ya, Encik Nakahi dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ada satu pertanyaan di sini tentang projek yang dilaksanakan semasa internship ini. Ada kala pernah jumpa yang pelajar kita dia dia merancang dia punya projek itu, mungkin dia tidak berkaitan dengan kurikulum atau kurikulum. Dia mungkin yang buat lain sebab dia berpandukan kata itu ada inovasi. Tapi seperti yang kita maklum tadi, dia memang patutnya dia ada unsur kurikulum ataupun kurikulum kan. Yang kalau saya cadangkan, kalau dia teras dia mungkin dia bahasa Melayu ke bahasa Cina ke, sekurang-kurangnya dia mesti berkaitan lah dengan teras ya. Itu jangan dia buat yang lain walaupun dia mungkin dia matematik tapi dia buat lain yang tidak berkaitan dengan matematik. Betul kan? Itulah pandangan saya. Terima kasih. Okey. Tapi kena ingat dia boleh buat yang elektif. Subjek elektifnya. Tapi yang berkaitan lah ya, yang berkaitan lah. Dan itulah tugas tuan-tuan dan puan-puan, Pak Doktor semua. Just untuk dalam bahasa Inggerisnya just to guide the students. Membimbing pelajar-pelajar tu membuat pilihan tajuk yang betul. Pihak sekolah juga tidak akan setuju kalau tidak ada kena-mengena dengan
kurikulum ataupun co-curriculum. Ya, mereka juga tidak akan setuju. So pastikan tajuk itu dipersetujui oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan mentor dan juga paling penting pihak sekolah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Selamat pagi, Tuan Norizman. Oh, bukan tuan, cik je. Okey. Okey, Cik Selamat Laguna. pagi, yang tanya sikitnya. Cik. Laporan projek tu bagi pelajar TESA perlu dibuat dalam bahasa Melayu atau kita kekalkan dalam bahasa Inggeris ya? Terima kasih. Okey. Baik, Haji Nagai, macam mana tu? Kalau untuk pelajar TESA kena sediakan dalam bahasa Inggeris lah. Ya. Terima kasih. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, senarai pelajar dah keluar belum? Senarai pelajar dah keluar. Haji Nagai dah post belum? Kita belum berikan kepada pelajar, kita akan berikan pada pelajar minggu depan hari Isnin, insyaAllah. Depan. So, kita akan berikan depan dalam link yang disediakan atau apa? Untuk pensyarah kita akan berikan melalui IPGKI rasmi, grup WhatsApp. Untuk student kita akan masukkan dalam grup student lah. Dan juga kita akan letakkan dalam description nanti. Ada satu taklimat lagi bersama dengan student, taklimat pengurusan. Jadi di situ nanti kita akan beri pautannya pada ruangan description. Orang kuat. Memang. Okey. Soalan lain? Saya difahamkan ada yang dengar sambil mengajar pada ni, nak macam mana ya, kita pun ada komitmen masing-masing. Device dia senang berjumpa. Tak macam dulu bersemuka penuh Dawasi Tanjung, Dawasi Melati. Okey, ada apa-apa lagi? Dr. Nazri, ada apa? Tak ada, setakat ni tak ada apa-apa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ada depan saya je ni. Tuan Haji Rani, tak ada apa? Tak ada apa. Musuh Melayu ramai ni. Terima kasih ada jabatan yang tolong bantu kami ramai juga tu. Ya. Memang kena bantu. Kalau tak bantu, kita dalam kesusahan nanti. Okey. Kalau tak ada apa lagi, saya rasa saya sudahi setakat di sini je lah. Ya. Kalau ada apa-apa datanglah unit predikum ni. Sentiasa terbuka. Okey. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih. Isi borang kehadiran. Jangan lupa. Dan saling kehadiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.